calon A pun non-Muslim, calon B pun non-Muslim. Katakanlah di Gombak, di Parlimen Gombak ditakdirkan contohnya calon A pun non-Muslim, calon B pun non-Muslim. So apa pendirian kita pada masa itu? Setengah di kalangan orang Islam ambil keputusan boykot. Aku A pun tak sokong, B pun tak sokong. Saya berkata ini pendirian yang salah. Pendirian yang salah, yang tidak bijaksana, yang bertentangan sama sekali dengan maslahah politik Islam. Kenapa? Pertama sekali, kalaupun kita boykot, keputusan pilihan raya tetap akan berlaku. Akan ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Justru kita mesti involve sama, memberikan saham kita dalam mengangkat salah satu daripada pemimpin ini. Kalau tidak, keputusan juga akan berlaku. Tunggu lagi para hadis sekalian, antara dua calon yang sama-sama non-Muslim ini, manakah yang kita nak pilih, manakah yang kita nak undi? Maka Islam ajar kepada kita, pilihlah yang calon yang akhafud darar bainad dararain. Pilihlah calon yang paling ringan memberikan mudarat di antara dua mudarat yang besar. Dengan arti kata lain, asalkan mereka ini non-Muslim, kedua-duanya memberikan mudarat kepada kita belaka, paling tidak mereka akan bias mengutamakan agama mereka berbanding dengan agama Islam kita. Pun begitu, kita kena tengok manakah yang paling ringan mudarat di antara calon A dengan calon B, walaupun sama-sama non-Muslim, contohnya sama-sama Hindu. Maka pada masa itu kita kena analisis, scan tengok latar belakang calon, scan tengok misi calon, visi calon, manifesto calon, perjuangan calon, dan gerak kerja calon. Contoh, katakanlah calon A Hindu, tapi dia ni agak liberal, bebas, free thinking, orang yang boleh diajak berbincang soal peradaban agama, seorang yang kita lihat bersahaja-sahaja dalam urusan agama Hindu dia, tidak ekstrim, tidak melampau. Berbanding dengan calon B. Calon B, bila kita tengok latar belakang dia, bukan calang-calang, ini AJK Hindu Sanggam yang pernah memurtadkan Hartina Kamarudin. Beliau ini seorang peguam yang banyak membuat dipol pengisytiharan murtad di mahkamah. Keluarga dia ini keluarga arkitek yang terlibat dalam membina patung Hindu Murugan di Batu Cave. Tu dia latar belakangnya. Maka pada masa itu tentunya kita boleh membuat pertimbangan, manakah yang paling ringan mudarat di antara calon A dengan calon B tadi? Mana ringan mudarat? Mana? Jawab kat sikit. A. Okey, cerdik lah tu. Memang calon A ringan mudaratnya berbanding dengan calon B. Maka pada masa itu kita wajib memilih calon A, walaupun sama-sama non-Muslim, kerana bersandarkan kepada kaedah dinyatakan di awal tadi. Akan tetapi kalaulah A calon Islam, B calon non-Muslim, Hindu ke dia, Buddha ke dia, Kristian ke dia, maka pada masa itu tidak ada tiga pentafsiran kecuali wajib dan wajib dan wajib. Kita memilih calon Islam, dan haram dan haram dan haram kita memilih calon non-Muslim. Itu kaedah secara akademiknya, secara ilmiahnya, dan secara rasionalnya. Yang disokong, yang diberikan kuasa pada mereka, maka kalau dia mati dalam keadaan dia tak bertaubat, hujung jatuhnya berdasarkan kepada kaedah-kaedah dan dasar, dia masuk neraka. Tunggu lagi para haiskan, apa lagi lah implikasi lebih dahsyat, yang lebih berbahaya, yang lebih menggerunkan kita daripada implikasi masuk neraka. Sebab tu saya kata di awal tadi, soal nak pilih pemimpin ini dia berkait dengan syurga dan neraka, dia berkait dengan dosa dan pahala, dia berkait sama ada kita mendapat redha ataupun laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang panggil kena ambil pertimbangan agama dalam kita membuat sesuatu urusan. Yang kedua, orang Islam akan lebih mudah untuk dieksploitasi oleh musuh Islam melalui kuasa yang diberikan sendiri oleh orang Islam.
Rujukan kes pengajaran ialah pencerobohan tentera Amerika dan bersekutu ke atas negara Iraq. Saudara, kamu dah faham apa yang Ustaz sebut ini kalau kita rujuk kepada sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, yushaku an tada'a alaikum kama tada'al akalatu min qis'atiha wa min qillati nahnu yawma idhan ya Rasulullah la bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-khawf 'ala 'aduwikum wa la yanzi'anna Allah fi qulubi 'aduwikum al-mahabatu ilaikum wa asabakum al-wahnu wa ma wahnuhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qala, yang bermaksud demi sesungguhnya kamu umat Islam di akhir zaman akan diratah, dimamah, dieksploitasi dengan lahapnya oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana seseorang yang lapar makan dengan lahapnya hidangan yang ada di atas meja mereka. Sahabat bertanya, kenapa jadi sedemikian rupa? Apakah kerana kita di akhir zaman umat yang minoriti dari segi kuantitinya? Nabi menyebut bukan, tidak. Bahkan kamu di akhir zaman umat yang ramai, yang memiliki kuantiti yang ramai, tetapi kuantiti yang tidak ada kualiti. Ghutha'un ka ghutha'is sayl, sama seperti buih di lautan. Dan pada masa itu Allah Subhanahu wa taala mencampurkan ke dalam hati kamu perasaan takut kepada musuh. Dan pada masa itu Allah menarik daripada hati musuh perasaan haibat kepada kamu. Dan pada masa itu kamu ditimpa dengan penyakit wahan. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi SAW menyebut hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan bencikan kematian. Cintakan pangkat, cintakan kedudukan, cintakan duniawi, sampai ke peringkat mereka sanggup membuka ruang untuk orang-orang Islam menceroboh orang Islam, dan mereka pula lah yang menyokong orang-orang yang bukan Islam. Kalau saudara nak mudah faham lagi, Ustaz buat contoh di sini isu pencerobohan tentera Amerika ke atas negara Iraq. Bagaimana keadaannya? Begini ya. Okey, ini Al-Quranul Karim di hadapan Ustaz. Ibaratkan bahawa ia mewakili negara Iraq. Ustaz letak di tengah-tengah meja. Apa dia? Ini negara Iraq sekarang. Apakah negara-negara yang berada di sekeliling Iraq? Tak lain tak bukan ialah negara-negara Timur Tengah Arab yang lain. Sebut saja Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Lebanon, Syria, Palestin, Mesir dan Arab Saudi. Ketika Amerika dan tentera bersekutu serang Iraq, yang menyaksikan 500,000 kanak-kanak terbunuh, yang menyaksikan bagaimana anak-anak menjadi yatim, yang menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan menjadi janda, pada masa itu kita duk kata Amerika jahat, Amerika jahat, tentera bersekutu jahat, dan Zionis Yahudi yang di belakang Amerika jahat. Kenapa? Kerana serang Iraq, menyaksikan tamadun Islam musnah, menyaksikan orang Islam terbunuh. Tetapi para hadirin, kalau ditanya kepada saya, wahai Dr. Azhar Yaqub, pada pandangan anda ada lagi tak nun di sana insan, manusia yang lebih jahat daripada Amerika, lebih jahat daripada tentera bersekutu, hatta lebih jahat daripada Zionis Yahudi? Maka saya dengan senang hati mengatakan ya, ada lagi. Siapa mereka agak-agaknya? Tak lain tak bukan, ya, pemimpin-pemimpin negara Arab yang ada di sekitar negara Iraq. Demi sesungguhnya mereka jauh lebih jahat, jauh lebih tidak ada hati perut berbanding dengan tentera Amerika dan tentera bersekutu. Kenapa? Okey, nisbah kepada bagi pemimpin-pemimpin negara Arab. Ini saya bercakap pemimpin, rakyatnya bukan begitu. Rakyatnya alhamdulillah bersama dengan mainstream benci kepada penjajahan imperialis Amerika, tetapi mereka tidak ada apa-apa kekuatan. Yang berkuasa adalah pemimpin rejim di negara masing-masing. Apapun